Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, Alhamdulillah dengan izin Allah So pada hari pagi ini cikgu memiliki sedikit kelapangan. Jadi cikgu sediakan sedikitlah bahan berkaitan dengan tutorial penggunaan peralatan elektrik yang ada di dalam makmal sekolah. Jadi cikgu percaya murid-murid di luar sana atau murid-murid cikgu sendiri ada di antara peralatan-peralatan ini yang murid pernah lihat dan mahir menggunakannya, dan mungkin ada juga murid-murid cikgu sendiri dan murid-murid di luar sana yang pernah melihat tapi tidak tahu bagaimana untuk menggunakannya. So tanpa membuang masa, kita pergi pada slide yang cikgu sediakan ini. Di slide yang pertama ni berkaitan dengan panel bateri. Panel bateri 3 volt. Kenapa 3 volt? Sebab kalau kamu lihat dekat sini ada dua lah, ada dua jenis. Ini jenis yang pertama. Kamu nampak ni jenis yang pertama, kita nampak yang warna hitam ni, warna hitam. Yang kedua warna putih lah. Tak kisahlah yang pertama warna putih ke yang kedua ni, tak ada masalah. Tapi kamu nampak dua bentuk yang berbeza. Okay, biasanya bateri di luar sana ni untuk bateri sel yang besar lah saiz, cikgu lupa saiz, tapi biasa yang paling kecil 3A, kemudian yang sederhana tu 2A, dan ini cikgu lupa apa saiznya, apa saiz bateri tersebut. Jadi 3 volt ni mewakili untuk satu kotak ni sebenarnya 1.5 volt lah. Satu kotak ni 1.5 volt. Jadi 1.5 volt untuk dua kotak jadi 3 volt. Jadi kalau biasa murid yang pandai menggunakan panel bateri ini, murid dah faham lah yang bahagian spring ini adalah untuk terminal negatif. Yang bahagian rata ini untuk terminal positif. So kita akan ada dua set lah kat sini kan. Sini negatif, sini positif. Begitu juga dengan yang hitam ini. Yang ini negatif, yang ini negatif, yang ini positif. Jadi yang ini positif. Jadi dekat bateri kita nanti biasanya kita akan nampak macam ini. Bateri kita lah. Yang di luar sana, yang ini akan bahagian terkeluar sedikit, dan ini adalah bahagian yang positif. Ini adalah bahagian yang negatif. Jadi bahagian negatif ni akan letak pada spring lah. Akan diletakkan pada spring. Okey, ini panel bateri 3 volt. Ada dua jenis lah. Ada dua jenis. Dan mungkin ada lagi jenis. Tapi di makmal cikgu ada dua ini sahaja. Seterusnya kita tengok bagaimana kita nak sambung klip buaya. Ni klip buaya lah kita panggil. Ni bateri ni. Ini contoh bateri. Ni bahagian positif. Ni bahagian positif. Bahagian bawah ni negatif. Bahagian bawah rata lah. Bahagian negatif ni rata. Jadi kalau kita menggunakan bateri 3 volt, bermaksud kita kena masukkan dua sel ini, dua bateri ini ke dalam panel bateri ni. Jadi kita akan dapat jumlah bateri 3 volt lah, sama dengan yang hitam ini. Tapi bagaimana kalau kita hanya memerlukan 1.5 volt saja, sedangkan panel bateri ini adalah 3 volt. So kita hanya guna sebahagian saja daripada dua panel ini, sama ada kita nak guna sebelah kanan atau sebelah kiri. Samalah yang hitam, sama ada bahagian atas atau bahagian bawah. Jadi ini cikgu tunjukkan sambungan lah. Ini bagaimana sambungan yang nak dibuat. Cikgu tunjukkan sekali lagi. Ini bahagian, ini dah nampak lah tanda dia. Ini positif. Nampak kat sini positif, negatif, negatif, positif dah ada. Kalau yang ini ada juga saya rasa. Ni ada ni. Bahagian dalam ni ada ni. Ada diberi tanda lah. Tapi kalau tak ada, macam cikgu cakap tadi, bahagian spring ini adalah negatif. Jadi untuk yang hitam dahulu, hitam, kalau kita nak pakai satu bahagian saja, kita klipkan saja klip buaya di bahagian luar skru ini. Ujung ni ada skru ni. Ada skru dan ada satu wire logam sebenarnya yang menyambungkan ni. Disambung kat sini dua ni supaya kalau kita pakai dua bateri, kita akan dapat 3 volt lah. Tapi kalau kita nak guna sebahagian saja, kita akan sambungkan di sebelah kanan atau kiri. Okey, biasanya positif warna merah, negatif tu warna hitam. Tapi terpulang sebenarnya ini wayar ni sebagai syarat penyambung sahaja
Tapi warna ni baguslah untuk bezakan supaya kita tahu merah itu positif. Kalau kamu guna dua-dua warna hitam pun tak ada masalah. Kamu guna warna dua-dua warna merah pun tidak masalah. Kalau nak guna warna lain pun tak ada masalah. Yang penting ianya wayar yang menyambungkan komponen elektrik. Okay, untuk yang warna putih ni lain sedikit. Kalau kamu nampak bayang-bayang ini, cikgu tukar warna sekejap. Inilah yang cikgu masukkan. Ini adalah penyambung antara dua terminal bateri lah. Dan kita akan nampak wayar ni, warna hitam kecil ni, hitam kecil dan merah kecil dan hitam kecil ni. Ini kalau kita sambung klip wire di sini, sambung di terminal ini. Okey, ini jumlah bateri yang kita akan pakai adalah 3 volt. DGE yang kita akan pakai 3 volt lah. Tapi kita nak pakai kalau 1.5, kita ambil macam ni. Ni contoh sambungan. Cikgu tunjukkan lah. Yang hitam ni kita sambung kat spring. Yang merah ini kita sambung dekat bahagian yang rata ni. Dekat sini kamu nampak ni. Spring juga. Sebab kalau kamu nampak kenapa cikgu tanda klip pada spring dengan spring. Cikgu cakap tadi spring ni negatif. Betul. Cikgu tanda spring dengan spring. Kamu sebelum masukkan bateri, kamu klip dahulu. Supaya kamu masuk bateri nanti senang. Terus ambil bacaan. Kalau kamu masukkan bateri, kamu nak klip, susah sedikit lah. Kalau kamu nampak ni wayar ini, kamu nampak ada satu logam sebenarnya kat sini. Dia menyambungkan sebelah kiri dengan sebelah kanan ni disambungkan. Ni cikgu buat kanan, ni kiri. Dia bersambung. Jadi apa maksudnya? Kalau kita letakkan bateri di sini telah jadi pelat positif ni disambung kat sini negatif. Maksudnya kalau sambung besar 3 volt lah. Tapi kita nak sebahagian saja. Kita sambung di sini supaya kita boleh baca terminal. Ya betul, terminal positif dekat sini. Ni panduan dia lah. Ni jangan silap. Kalau murid-murid gunakan nanti dalam makmal, guna yang jenis ini, tolong jangan silap. Kalau kita guna power supply tak ada masalah, senang. Kalau kita guna bateri. Okay, seterusnya ni switch. Ni kita panggil switch. Okay, switch yang ada di dalam makmal. Biasanya kita ada simbol switch. Tukar warna sekejap. Simbol switch. Simbol switch. Biasanya di dalam makmal kita akan pakai macam ni lah. Simbol switch. Ni switch terbuka. Ni switch tertutup. Simbol lah tertutup. Jadi kita nampak dekat sini pun sama. Ada dua type. Type 1, type 2 yang ada di dalam makmal. Mungkin di luar sana murid-murid akan ada jumpa jenis yang lain. Kalau kita nampak model yang pertama ni senang. Kalau kita angkat ni, kita angkat picu ni, maksudnya itu adalah switch terbuka. Kalau kita rapat macam ni, ni adalah switch tertutup. Sama macam ni lah. Yang ni adalah switch tertutup. Okay, yang ini terminal untuk yang hitam biasa kita label negatif lah. Yang merah biasanya positif. Tapi kalau yang macam ini kita lihat, kalau kita buka, kalau kita buka ni dekat sini ada satu switch. Sini ada 2 switch. Sini ada 3 switch. Sini ada 4 switch. Dalam makmal kita nak pakai satu switch saja. Maksudnya kita hanya pakai lengan ini. Kita nak pakai lengan ni. Lengan ni satu je. Atau lengan ni. Atau pakai lengan ni. Atau pakai lengan ini. Sebab ni ada 4 switch dekat sini. Sebab dia couple. Ini adalah berkembar. Nanti cikgu akan tunjuklah bagaimana nak sambung. Sama juga kat sini. Kalau kamu nak labelkan positif negatif, sama juga, boleh juga kat sini. Okay, kalau sini positif, sini negatif, sini positif, sini negatif. Okay, kalau sini dah negatif, sini akan jadi positif, sini akan jadi positif macam tu saja. Okay, kita tengok ada tak cikgu sertakan contoh yang sambung. Oh ya, ada. Ni cara sambung lah. Ni maksudnya switch terbuka tadi. Ni switch terbuka.
Okey. Biasanya positif warna merah, negatif warna hitam. Ni senang. Ini satu kutub saja senang. Tapi kalau yang dua kutub macam ni, kita tengok ni. Kita ambil sebahagian sajalah. Kita ambil lengan yang sebelah sini je. Okey. Sini positif, sini negatif. Atau kita nak pakai yang belakang sama. Kita sambunglah kelip buaya ni di bahagian belah sana. Sini akan jadi positif, sini akan jadi negatif. Sebelah kiri ni pun sama. Kalau sini dah negatif, sini positif lah. Sini negatif. Kita ambil sebahagian sahaja. Sebab ini kita tengok ada dua pola. Ada dua pola kat sini. Untuk dua Swiss dekat sini. Serentak. Dua Swiss serentak. Itu cara penyambungan untuk Swiss. Ni. Gambar lebih besar cikgu sertakan. Sebaliknya lah. Tadi cikgu buat dekat sini, yang ni cikgu buat kat sini. Macam tadi kan, kalau cikgu kita dah kata sini negatif tadi, maka sini jadi automatic positif. Sini negatif, sini positif. Ini panduan lain lah cara pemasangan kelip buaya pada Swiss. Okey, seterusnya ni kita panggil dia rheostat. Rheostat. Dia boleh laras lah. Ataupun nama lain boleh kita katakan dia sebagai perintang boleh laras. Perintang boleh laras kerana dia menentukan arus yang mengalir di dalam retar ataupun beza keupayaan yang kita nak pakai. Sama juga dekat sini. Kita ada warna merah ni, ini adalah terminal positif dan kita ada dua hitam ni. Biasa kalau kita sambung positif dekat sini, kita akan sambung bahagian ni lah. Biasanya begitulah. Jadi kamu nak uji dia, kamu akan gerakkan ni lah tombol ni, sama ada dia ke kiri, ke kanan ataupun ke kiri untuk dapatkan nilai beza keupayaan ataupun arus yang dikehendaki dalam eksperimen. Okey, berikutnya contoh penyambungan lah. Okey, kalau dalam makmal biasanya simbol dia macam ni lah. Simbol dia untuk rheostat. Okay, kalau perintang, ni rheostat lah simbol dia. Rheostat. Kalau perintang, biasanya macam ni. Ni perintang. Okey, ni cara yang cikgu cakap tadi. Kelip buaya, kelip pada bahagian merah dan satu lagi di bahagian hitam. Ni negatif. Okey, sini adalah negatif. Sini adalah positif. Okay, seterusnya kita lihat alatan yang agak penting di dalam makmal iaitu emitter. So emitter ni kalau kamu lihat, ni emitter lah cikgu tulis. Emitter. So emitter ni ada, bila kita tengok pada yang merah ni ada dua lah. Satu ampere, satu lagi ada 5 ampere. Kalau 1 ampere ni kita baca bahagian bawah. Skala yang bahagian bawah. Kalau 5 ampere ni kita baca skala yang di bahagian atas. Jangan silap lah. Jangan silap. Jadi kalau murid guna bateri 1.5 volt, kita akan pakai sambung pada 1A lah. Kalau kita pakai 3 volt, kita boleh letak pada 5A. Tak ada masalah. Kita kuatiri kalau 1A dia akan memberi nilai arus yang besar. So tidak boleh dibaca lah. Dia akan terlebih daripada skala yang ada ini. Jadi yang hitam ni kalau kamu lihat tidak macam ni. Yang ni ada ralat lah sebenarnya. Kalau kedudukan alat ni pada mata kita tengok ni ralat sebenarnya. Ralat parallax. Ralat parallax. Okey, sebab kita tengok jarum skala ni dengan skala tak selari. Tidak selari. Okey. Dari kedudukan yang ada ni lah. Tapi kalau yang sebenarnya mungkin saya rasa jarum tu pada kosong lah. So kalau jarum ni tidak pada kosong, kamu guna test pen, adjust button hitam ni. Ni laras. Laras supaya jarum ini berada pada senggat kosong. Pastikan tidak ada ralat parallax. Ni contoh berikutnya alat yang kita panggil sebagai voltmeter. Voltmeter. Okey, biasalah ini positif, sini negatif. Ada juga yang sama macam emitter tadi. Dia ada senaraikan dekat bawah ni, mungkin yang merah ni ada dua lah, mungkin 5 volt atau 3 volt atau 1 volt. Hati-hatilah semasa membuat penyambungan. Ini contoh penyambungan yang cikgu tunjuk tadi. Cikgu gunakan satu bateri
Sambungan yang cikgu katakan tadi, sambung siap-siap Yang ini negatif. Warna hitam, yang ini positif. Cikgu letak dekat bahagian yang spring tadi Masukkan dulu, clip dulu baru masukkan bateri. Letakkan pada terminal yang betul lah. Kalau cikgu tengok dekat sini, saya tunjuk dekat kamu sini. Kalau kamu lihat bacaan dia terlebih di bawah. Tidak pada tanda kosong. Kenapa? Kenapa itu berlaku? Ya, pandai. Sebab cikgu sebab kutub yang cikgu sambung ni terbalik pada voltmeter ni terbalik. Kalau sini positif, sini negatif, sepatutnya warna merah ni dekat positif. Betul tak? Dan warna hitam ni dekat warna hitam lah. Baru bacaan ini betul. Ini sengaja cikgu buat lah. Supaya sebenarnya cikgu nak murid tengok apa kesalahan. Tapi cikgu dah terangkan siap-siap yang ini ada bacaan di bawah silap. Ini adalah bacaan yang betul lah. Cara penyambungan yang betul. Tengok ni terminal positif. Ni terminal positif. Ni terminal negatif. Ini terminal negatif. Barulah diberi bacaan 1.5 volt sama dengan DCE yang ada dalam bateri ini. Okey, ini contoh penyambungan pada emitter. Cikgu tengok ni. Sama juga cikgu buat. Sambungan ni. Kalau untuk yang putih ni lah. Cikgu sambung pada spring. Cikgu tak sambung pada wayar hitam ni. Hitam ni dan merah ni. Sebab kalau cikgu sambung sini, tidak ada bacaan. Sebab ini untuk 3 volt. Okay. Macam ni cikgu buat dekat 5 volt. Cikgu sambung pada 5 volt. Tengok. Boleh je nak. Kita check. Kalau kita letak 1 cikgu sambung pada 5 ampere. Kalau cikgu sambung pada 1 ampere, jarum ini berada lebih besar. Contohnya jarum ini kat sini tidak berada dalam skala, kita tukarlah letak dekat 5 ampere. Jadi nak selamat, kita cuba boleh test lah. Kalau 1 ampere ada bacaan dan senang dibaca, kita pakai 1 ampere. Kalau terlebih daripada skala yang ada, kita tukar pada 5 ampere. Itu contohlah. Jadi untuk bateri 1.5 volt ni, kita tengok arus yang ada lebih kurang. Cikgu pakai 5 ampere. So yang atas adalah lebih kurang 2.2 ampere. Ini contohlah. Sebenarnya kita kena baca betul-betul lah. Mata kita ni pastikan jarum tu dengan jarum skala selari untuk mengelak ralat. Ralat itu salah satu contoh langkah berjaga-jaga dalam mali elektrik. Ini pun contoh penyambungan yang salah dalam penggunaan emitter. Cikgu tengok. Macam mana kita salah, tengok check ni. Sini positif. Sini cikgu sambung dekat negatif. Nampak? Yang ini negatif, cikgu sambung dekat positif. So, still ada bacaan tapi dia di bawah sifar. Maksudnya kalau kamu jumpa, maksudnya kalau kamu buat sambungan dan bacaan kamu jarum kamu berada di bawah sifar, bermaksud kamu sambung pada kutub yang salah lah. Okey, ini contoh eksperimen yang kita boleh buat secara maya lah. Kamu tengok ni, ni adalah website dia. Okey, nanti cikgu akan beri dalam link dalam penerangan lah. Ni contoh, kita boleh create dekat sendiri. Yang ini kita nak pilih apa, drag sajalah. Letak ke skrin utama ni. Ni contoh, ni kita boleh adjust semua ni. Ni hands on lah. Kita boleh adjust semua value-value yang ada ni untuk perintah, untuk resistor, untuk bateri, kita boleh adjust. Ni contoh penyambungan lah. Salah satu eksperimen dalam makmal fizik, kalau tak silap cikgu, untuk mengukur, menentukan DGE kalau tak silap cikgu ni. Ni contoh sambungan setup untuk yang berdasarkan alat asas yang cikgu tunjuk tadi. Kita ada voltmeter, kita ada ammeter, kita ada perintah ni. Cikgu gantikan dengan rheostat lah. Ni switch. Ini adalah switch. Ini contoh. Contoh. Okey. Ni contoh kalau kita nak tengok eksperimen yang cikgu-cikgu lain dah buat di dalam makmal dan cikgu tersebut letakkan di dalam YouTube. Ni contohlah website dia. Dalam pautan link dia nanti pun cikgu sertakan. Ni kamu tengoklah alatan yang cikgu tunjuk tadi. Kita ada voltmeter, kita ada ammeter, kita ada switch. Kita ada panel bateri,
bateri. Dan kebetulan cikgu ni gunakan satu bateri juga seperti penerangan cikgu. Kita ada Swiss 2 kutub. Satu kutub. Swiss 1 kutub. Dan kita ada rheostat di sini. Ini jelaslah sambungan yang ada. Nanti murid-murid di luar sana atau murid cikgu sendiri boleh layari ni lah YouTube dalam link yang cikgu akan sertakan nanti. Okey, itu sahaja penerangan cikgu berkaitan peralatan asas dalam elektrik lah. So sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap penerangan cikgu ini dapat membantu murid-murid cikgu dan juga murid-murid di luar sana. Bye.